Okey, Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel saya, sambungan daripada part 1. Okey, video ni adalah part 2. Dalam part 1, saya dah ceritakan bagaimana ataupun apakah itu yang dimaksudkan dengan thermionic emission dan juga apakah yang dimaksudkan dengan cathode ray. Kalau siapa yang belum tengok part 1, boleh tengok part 1 dulu sebelum tengok part 2. Okey, so ini adalah sambungan daripada part 1. Kita nak tahu apakah kesan, sekejap saya ambil highlighter. Kesan electric field, medan elektrik, dan magnetic field, medan magnet terhadap cathode ray. Sedikit throwback daripada video pertama. Apakah itu cathode ray? Cathode ray adalah fast moving electron yang bergerak laju, high velocity electron beam kalau dalam buku teks awak ya. So kita nak throwback sikit dekat sini lah. Cathode ray ni apa? Cathode ray adalah elektron yang bergerak laju, high velocity electron beam. So apabila fizisis berjaya menjumpai cathode ray, kita uji dia ataupun fizisis uji dia berdasarkan dua medan ini. Pertama, kita tengok in terms of electric field dulu. Alright. Tube yang saya ceritakan pada part 1 berakhir di sini ya. Kita ada 6 volt power supply. Tujuan dia untuk memanaskan tungsten supaya elektron dibebaskan. Proses tu namanya thermionic emission. Lepas tu kita ada satu lagi sambungan ataupun litar yang disambungkan kepada EHT power supply. Tujuannya adalah untuk accelerate the electron from the cathode towards anode, untuk memecutkan elektron daripada cathode ke anode. So apabila elektron tu dipecutkan, elektron tu bergerak dengan hal laju yang tinggi. Sebab itu nama dia kita panggil cathode ray. So this tube has been revise ataupun kita ubah suai sedikit, fizisis ubah suai sedikit dengan meletakkan suatu lagi litar. Okey, kali ni ketahuilah bahawa ada 3 litar dan 3 Swiss. Yang pertama yang saya buat ataupun tunjuk dalam video bahagian pertama. Okey, yang menggunakan Swiss S1. Swiss S1 tujuannya adalah untuk menghidupkan litar pertama yang akan menghidupkan 6 volt power supply, so that the electron will able to come out from the tungsten. Okay, so litar kedua daripada video pertama juga adalah litar yang menghidupkan EHT power supply, dihidupkan oleh Swiss S2. Okay, litar yang ketiga yang terbaru dalam video ini adalah litar S3. Litar S3 juga disambungkan dengan EHT power supply, dihidupkan oleh Swiss S3. Apa tujuannya? Okey. Sambungan yang terbaru ini dipanggil sebagai deflection system. Okey, deflection system. Deflection tu means apa? Untuk kita pesongkan. Kita nak pesongkan elektron. Okey, perkara pertama kita kena buat adalah perlukan 2 plate. Salah satunya disambungkan kepada terminal positif, satu lagi disambungkan kepada terminal negatif. Macam mana atas tu jadi positif ya? Belajar macam mana atas ni jadi positif? Kerana bahagian sini disambungkan kepada terminal positif. Nampak yang panjang ni? Okey, terminal positif. Bahagian bawah ni kenapa pula nama dia terminal negatif atau dilabel dengan tanda negatif? Kerana disambungkan kepada terminal negatif. Nampak yang pendek tu? Terminal negatif. Yang tu awak kena tahu ya. Siapa-siapa atau mana-mana terminal yang bersambung dengan terminal negatif, ia akan bersifat terminal negatif juga. Kalau bawah ni sambung dengan negatif, maka bawah ni negatif. Kalau atas ni positif, bahagian atas positif. Tolong ingat yang itu ya. Okey, saya akan padam sekejap sebab terlampau banyak saya conteng kat situ. Okey. Apabila kita letakkan plate yang bercas positif dan bercas negatif dalam satu kawasan, maka kawasan itu
atau medan itu ataupun region itu mempunyai medan elektrik. Yang ni awak dah belajar dalam tajuk elektrik. Kita ada terminal positif, terminal negatif. In between those two terminals, tengok tangan saya, terminal positif, terminal negatif. In between those two terminals, there will be electric field. Akan ada medan elektrik. So, dengan kata lain yang sangat ringkas, kawasan deflection system ini, tujuan dia adalah menghasilkan electric field di kawasan ini. Menghasilkan medan elektrik di kawasan ini. Apa tujuan dia? Apa tujuan dia adalah untuk deflect the cathode ray. Kita akan cuba pesongkan cathode ray tu menggunakan deflection system ini. Okey, kita tengok nota dalam buku teks awak ni. Okey, tengok betul-betul saya akan tunjuk satu persatu. So, apabila kita hidupkan switch S1 dan S2, dekat mana S1 dengan S2? S1 akan menghidupkan switch atau litar yang pertama. Tujuannya apa? Untuk mengeluarkan elektron. Prosesnya apa? Thermionic emission. So kita hidupkan S1, the tungsten become hot and release elektron. Keluarlah elektron kat situ. Kemudian kita hidupkan juga S2. S2 yang mana? S2 di kawasan sini. Saya highlight dulu. Okey. Apabila kita switch on S2 dengan bantuan EHT power supply, maka apa yang terhasil? Terhasillah electric field menyebabkan elektron itu boleh dipercutkan. Elektron akan dipercutkan. Okey. So, apa yang awak akan dapati pada skrin adalah satu garisan hijau yang lurus. Okey, satu garisan hijau yang lurus. Apakah yang dimaksud dengan garisan hijau yang lurus tu? Itu adalah apa yang dikenali sebagai cathode ray. Dan kita dapati bahawa sifat cathode ray adalah ianya bergerak dalam satu garis lurus. Travel in a straight line. Cathode ray, that electron, the fast moving electron are moving in straight line. Sebenarnya asalnya memang cathode ray akan bergerak lurus. Okay, dia tak akan bengkok-bengkok, tak akan deflect ke mana-mana. Tapi as soon as we switch on S3, tadi S1 kita hidupkan untuk keluarkan elektron, S2 untuk kita pecutkan dia, kita hidupkan S3 pula. S3 ni kat mana? S3 ni kawasan deflection system. Kita activatekan electric field di kawasan sini. Tiba-tiba ada electric field di kawasan plate ini. Maka apa berlaku? Awak tengok, the cathode ray or that fast moving electron are being deflected. Elektron tu telah pun dipesongkan. Kenapa elektron boleh terpesong macam tu? Okey, kita tengok. Simple. Very simple one. Terminal di atas positif, terminal bawah negatif. Elektron bercas negatif. Elektron bercas negatif. Apabila suatu partikel bercas berada di dalam medan elektrik, awak dah belajar kan tajuk elektrik. Apa berlaku kepada elektron tersebut ataupun partikel tersebut? Either dia attracted ataupun dia akan repel. So, elektron cuba melalui satu kawasan yang ada electric field, maka elektron akan lebih tertarik kepada terminal positif. Okay, sebab different charges attracts. Okay, the same goes on the second diagram. Kita interchange the terminal. Atas kita letak negatif, bawah kita letak positif pula. Terbalik kan? Maka the deflection are going to be like so, because once again the electron are negatively charged, it is attracted towards positive terminal. Itu saja explanation dia. So dalam TV tu, macam mana kita nak deflectkan the electron supaya pergi belah atas, pergi belah bawah, kiri, kanan, dengan cara mengaplikasikan deflection plate. Kita nak dia pergi belah kiri misalnya, terminal yang berada di sebelah kiri mesti terminal positif. So elektron tu akan pergi dekat positive plate, attract to the positively charged plate. Okay, that is the first one, kesan terhadap electric field. Right, daripada gambar ini
kita tukar deflection plate ni kepada suatu struktur yang dipanggil sebagai Maltese cross. Maltese cross. Okay, yang tanya saya kenapa nama dia Maltese cross. Kalau awak nak tahu lebih lanjut, cari dekat playlist Fizik KBSM dekat YouTube saya ada cerita sejarah dia sikit. Kenapa bentuk dia macam ni? Kenapa kita letak tanda Maltese cross? Tak boleh ke letak nama ataupun gambar gambar anjing ke, gambar kucing ke, gambar bulan ke, bintang ke, anything related to apa yang kita familiar ke? Kenapa bentuk dia macam ni? Boleh tengok, pergi cari. Okay, pergi gali lagi kenapa nama dia Maltese cross, kenapa bentuk dia macam ni. Tapi as far as your syllabus concern, bukan tujuan dia awak nak cari kenapa bentuk dia macam ni. Bukan. Okay, kenapa, apakah hasilnya. Okay, kita tengok satu-satu. Apabila kita switch on S1, apa jadi? Kalau kita switch on S1, kita lengkapkan litar ini, maka tungsten menjadi panas. Apa berlaku apabila tungsten menjadi panas? It releases electron in a process called thermionic emission. Okay, dan switch-switch lain kita tak hidupkan. Switch-switch lain kita tak hidupkan. Berbekalkan tenaga kinetik yang ada pada elektron tu tetap akan bergerak ke arah skrin, lalu melanggar Maltese cross. Ingat ya, the electron with enough kinetic energy will move towards anode and reach the fluorescent screen and being blocked by the Maltese cross. Ia akan block akan dihalang oleh Maltese cross itu, dan disebabkan itu terbentuknya apa yang dipanggil sebagai shadow. To form a shadow, this is a shadow, bayang-bayang. So cathode ray tu ada sebahagian yang kena pada Maltese cross, ada yang terlepas. So kalau dia tak kena, dia terlepas menghasilkan satu cahaya. Cahaya tu warna kuning. Kemudian ada shadow di tengah-tengah. Okay, ini adalah pembuktian bahawa the light ataupun that cathode ray move in the straight line. Betul lah, dia bergerak dalam straight line, sebab tu ada bayang-bayang. Okay, sebab tu ada bayang-bayang. Kalau dia bergerak dengan direction yang pelbagai, maka mungkin bayang-bayang dia lebih daripada satu. Alright, kita pergi ke nombor 2. Nombor 2 ni dah habis. Nombor 2, when we switch on S1 and S2, kita hidupkan S1, at the same time kita hidupkan juga S2. Litar S2 ni, kita ikut flow yang sama je. Litar S2 ni apa tujuan? Saya padam, bukan kat situ. Padam. Alright, apa tujuan S2? S2 adalah untuk menghidupkan litar ini dengan bantuan EHT. Okay, EHT. So EHT ni apa? Voltan yang sangat tinggi untuk menghasilkan electric field yang sangat kuat, menyebabkan elektron akan dipecutkan. Kalau nombor satu tadi, elektron akan bergerak macam biasalah, dengan kinetic energy yang dia ada pergi kepada skrin. Tapi kali ini bila kita hidupkan S2, elektron itu akan dipecutkan. Saya nak tulis perkataan tu. The electron will be, salah pula dah. Alright, accelerate. Okay, the electron will be accelerating towards the fluorescent screen. Benda sama yang berlaku adalah masih lagi terbentuk shadow di tengah-tengah, kerana elektron tu ada sebahagiannya dihalang oleh Maltese cross tu, jadi terbentuklah shadow. Tapi kenapakah warna kuning asalnya tadi bertukar ke warna hijau? Jawapannya adalah kerana elektron itu dipecutkan, maka elektron itu mempunyai momentum dan kinetic energy yang lebih besar. Saya ulang lagi sekali. Tadi asal-asal elektron tu hanya dibawa mengenai Maltese cross dan membentuk shadow. Warna cahaya yang terbentuk pada fluorescent screen adalah warna kuning, malap lah, warna yang malap. Tapi bila kita hidupkan S2, elektron tu dipecutkan dengan halaju yang tinggi, maka mempunyai kinetic energy yang tinggi. Lebih banyak tenaga ditukarkan kepada tenaga cahaya.
lebih banyak tenaga kinetik yang telah bertukar kepada tenaga cahaya. Thus, it produce a more intense light, menghasilkan suatu cahaya yang lebih tinggi intensitinya. Kita panggil dia fluorescent. Pernah tengok tak warna fluorescent? Saya rasa awak pernah tengok kot. Ni highlighter yang saya guna ni pun warna dia fluorescent, warna yang cerah lah, warna yang cerah, intensity tinggi. So warna kuning maksudnya dia tak on S2 lah, kinetic energy dia rendah saja. Bila kita on S2, elektron dipecutkan, kinetic energy bertambah, light energy yang terhasil di skrin lebih besar, because the kinetic energy and the momentum also become greater. Right, tu the number 1 and number 2. Number 3 adalah penambahan apabila kita dekatkan magnet. Boleh tengok kat sini yang ni yang asal ni. Ini gambar pertama ni. Yang ni bila kita switch on S1, S2, dapatlah warna hijau macam ni. This is fluorescent color. Ni warna fluorescent ni kalau awak nak tahu. Warna hijau cerah tu. Okay. Kemudian ada shadow di tengah-tengah. Ada shadow di tengah-tengah. Tapi bila kita dekatkan magnet, kita dapati bahawa shadow itu boleh di-shift, bergerak ataupun diganggu. Shadow tersebut boleh diganggu. Sebenarnya kita ganggu siapa? The cathode ray is now being distorted by the existence of magnetic field. Kita dekatkan magnet, maksudnya kita dekatkan magnetic field, dan magnetic field itu menyebabkan cathode ray will be deflect. Okay, the cathode ray will be deflect. So the deflection of cathode ray will be determined by using, ataupun can be determined by using Fleming left hand rule. Yang ni saya akan ajar dalam kelas nanti dekat Teams. Okay, mungkin dekat IG, mungkin dekat Teams lah. InsyaAllah saya akan share macam mana kita nak tahu shadow tu turun ke bawah ke, naik ke atas ke, ataupun kita dekatkan pole apa yang menyebabkan dia boleh turun bawah ataupun naik atas. Itu kita bincang lebih lanjut. Secara ringkasnya setakat ini adalah awak boleh deflect cathode ray dengan dua cara. Pertama, letakkan electric field. Kedua, letakkan magnetic field. Saya ulang lagi sekali. Cathode ray asalnya elektron yang bergerak pantas ni nama dia cathode ray. Dia bergerak lurus. Okay, cathode ray travels in a straight line. But if you were to deflect them ataupun deflect it, you can either use electric field or magnetic field. Okay. Okay, the third learning objective. Okay, third learning objective is to get to know about ataupun to be able to calculate the velocity of the electron in cathode ray tube. Cathode ray tube tu, dalam tube tu kita ada cathode ray, elektron yang bergerak pantas. Kita boleh kira halaju elektron di dalam cathode ray tube tu. Macam mana nak kira? Kita pakai formula E sama dengan E kecil darab dengan V besar. E kecil ni, E besar ni apa? Electrical potential energy. Electrical potential energy. Okay. E kecil adalah charge of electron. V besar adalah potential difference between the cathode and the anode of EHT power supply. Yang mana tu? Yang ni lah, S2. Berapa banyak voltan yang kita letakkan pada EHT ni, ia akan memberi kesan kepada electrical potential energy. Contohnya 50 volt menghasilkan electrical potential energy sekian. Kalau kita gandakan, maka electrical potential energy akan lagi besar. E tu adalah charge of electron yang nilainya sentiasa fix, 1.6 times 10 to the power of negative 19. Boleh cari dekat belakang kalkulator awak, constant 23. Okay, tekan constant 23. Saya tak sure awak nampak ke tak. Okay, dekat kalkulator awak ni ada button constant. Tekan 23, dia keluar E. Tekan sama dengan, dapatlah nilai dia seperti mana dalam
di mana dalam slide yang saya tunjukkan ni. Okay, sebelum kita pergi kepada pengiraan contohnya, contoh-contoh pengiraan, this is the basic one. Sekali lagi, apabila elektron dikeluarkan daripada kathod, elektron tersebut possess ataupun mempunyai electrical potential energy. Okay, so dekat sini electrical potential energy possessed by the electron, EV formula dia ya. Okay, E sama dengan EV. Dan disebabkan oleh elektron itu dipecutkan, maka elektron tersebut mempunyai kinetic energy. Ingat dia ada tenaga kinetik lah. Sebab apa kita panggil dia tenaga kinetik? Because the electron is moving. Okay, moving. So dalam masa dia bergerak ke arah anode tersebut, the electron have kinetic energy. Dalam kes ni maximum kinetic energy. Okay, maximum kinetic energy setengah, simbol dia E juga ya. E sama dengan setengah mv kuasa 2. Okay, mv kuasa 2 max. V tu V maximum. Tadi saya dah cerita dah, velocity elektron akan jadi maksimum bila dia sampai di anode. Okay, so E sekejap apabila kita apply principle of conservation of energy, kita anggap semua tenaga electrical potential energy tadi tu bertukar kepada kinetic energy. Semua tenaga tadi tu bertukar kepada kinetic energy. Apa itu principle of conservation of energy? Menyatakan bahawa semua tenaga tidak boleh dicipta, tidak boleh dimusnahkan, tetapi boleh berubah bentuk. Ingat balik dalam form 3, form 4 pun ada kot. Okay, semua tenaga tidak boleh sewenang-wenangnya dicipta. Dia bukan tiba-tiba tercipta. Ataupun kita ada satu tenaga, kita tak boleh lenyapkan tenaga tu. Sebenarnya kenapa kita nampak macam lenyap? Ia sebenarnya bertukar kepada satu bentuk tenaga lain. Ingat tak? Kita ada suatu objek yang kita baling daripada satu bangunan. Apabila dia berada di atas bangunan, dia ada tenaga keupayaan graviti, mgh. Sebaik saja bola atau objek tu jatuh, dia possess kinetic energy. So tenaga keupayaan graviti telah bertukar kepada tenaga kinetik. Ini adalah prinsip conservation of energy. Sama juga konsep dia. Dalam kes ni, tenaga electrical potential energy telah bertukar kepada tenaga maximum kinetic energy. Okey. Sekejap ya. Okey, sambung. So sama juga dalam kes ni, electrical potential energy, kepunyaan elektron itu telah sepenuhnya bertukar kepada kinetic energy. So kita akan equatekan atau samakan persamaan tu, maka kita dapatlah formula EV sama dengan setengah mv kuasa 2. Ni formula kedua. Tadi kan formula electrical potential energy, E sama dengan E kecil darab dengan V. Ni nombor 1. Formula nombor 2 adalah
EV sama dengan setengah MV kuasa 2. So once again, E adalah charge of electron. Tadi saya dah tunjuk dah, constant 23. V adalah potential difference between cathode dengan anode. Dekat sini kita letak berapa, itulah nilai V dia. Kemudian M adalah GSIM, tapi dia bukan GSIM benda apa-apa, dia adalah GSIM elektron tu. GSIM elektron. Kalau awak nak cari GSIM elektron dari kalkulator awak boleh tekan let me check. Mass of electron ada ke? Ada. Constant 3. Constant 03. Awak akan dapat simbol ME, M kecil, E kecil. Tekan sama dengan 9.1 darab 10 kuasa negatif 31 mass of electron. Okay, charge of electron constant 23. Kalau mass of electron constant 03. Kalau boleh hafal lah. Okay, kalau soalan tak bagi, awak kena cari di kalkulator awak lah. Tapi SPM memang awak tak boleh bawa masuk ni. Lead ni awak tak boleh bawa masuk. So awak kena ingat sedikit sebanyak lah kedudukan constant tu. Saya rasa ada je kan dalam soalan. Alright, kita sambung penyelesaian. Kita tengok example yang akan pakai formula-formula tadi. Alright, sekejap ya, saya tukar color. Alright, let's say you have an electron beam that is accelerated from the cathode to the anode in a vacuum. Okay, ni dia beritahu kawasan ni ataupun ini adalah cathode, ini adalah anode. Kita ada satu elektron yang dipancarkan terus di dalam CRT tube ni, CRT ni lah. Okay, dan diberi bahawa the potential difference across the anode is 550 volt. So antara cathode dengan anode ni, dia punya potential difference dia adalah 550 volt. Awak tahu dah, sepatutnya nilai 550 volt adalah nilai V besar. Okay, capital V, V besar. Diberi dekat situ mass of electron sekian-sekian. Okay, ni dibagi mass of electron, charge of electron dengan nilainya. Kemudian soalan pertama, calculate the electrical potential energy of electron. Okay, kita selesaikan soalan A. Electrical potential energy, formula dia yang pertama tu lah, E sama dengan E kecil darab dengan V. Okay, so E kecil berapa? Charge of electron 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 darab dengan V. V itu adalah potential difference across cathode dengan anode, 550. Tekan kalkulator awak elok-elok, awak akan dapat nilai dia. Saya dah kira dulu tu, 8.8 darab 10 kuasa negatif 17 joule. Okay, itu jawapan dia untuk A. How about B? What is the kinetic energy of electron when it reaches the anode? So untuk cari kinetic energy, kita akan pakai formula setengah mv kuasa 2. Tapi kita tak ada maklumat V. Kita tak tahu berapa laju elektron tu apabila dia sampai di anode. Maka kita boleh hubung kaitkan tadi menggunakan principle of conservation of energy. Kita anggap bahawa semua tenaga electrical energy telah bertukar kepada kinetic energy, maka jumlah kinetic energy adalah sama dengan electrical potential energy, which is also equals to 8.8 times 10 to the power of negative 17 joule. So nilai yang kita dapat untuk jawapan A, itulah dia nilai atau jawapan pada soalan B. Sebab semua tenaga electrical potential energy bertukar kepada tenaga kinetik. So kita tak perlu bother untuk kira pakai formula. Okay, C, last one. What is the maximum velocity of an electron? Maximum velocity of an electron adalah V max. Okay, yang ni baru kita guna formula
EV sama dengan setengah MV kuasa 2 maksimum. So kita nak cari Vmax di kawasan ini. Okay, Vmax. Right. Kita ganti dulu apa yang kita dah ada. Kita tahu dah EV ni kita kira tadi 8.8 darab 10 kuasa negatif 17 sama dengan setengah, lepas tu mass of electron 9.1 darab 10 kuasa negatif 31. Untuk kurungan V kuasa 2 max. Oh, tak cukup ruang. Kita rearrange balik, kita akan dapat V max kuasa 2 sama dengan saya kira siap awak cek je 1.934 darab 10 kuasa 14. Tapi ini adalah V max kuasa 2. Dia nak V max saja. So V max kita square rootkan jawapan yang baru saja kita tulis ni, maka awak akan dapat 1.39 times 10 to the power of 7 meter per second. Ingat velocity unit dia dalam meter per second. Jangan lupalah hal laju dalam meter per saat. So itu dah dia hal laju elektron yang sampai di anode. Okey, menggunakan konsep yang sama, kita akan selesaikan soalan terakhir untuk video ni, iaitu soalan formative practice nombor 4. Nampak tengok kat buku teks awak, nombor 4. Okey, when an EHT power of 800 volt, yang ni sebenarnya saya tak sure lah kenapa dia letak perkataan power kat sini. Sebenarnya with voltage kan. Okay, voltage lah, V 800 volt connected across cathode and anode. What is the velocity of electron? Okay, kemudian itu bahagian pertama. Bahagian kedua, what is the effect of velocity? Apa kesan dia kepada velocity elektron itu jika voltage itu digandakan 4 kali ataupun ditambah didarabkan 4 kali ganda lah. Kita selesaikan satu dulu. Kita tengok yang the first part of the question dulu. First part of the question is to calculate the velocity of the electron. Okay, sama juga kita akan pakai formula EV sama dengan setengah MV kuasa 2 max. Okay, kita nak cari yang ni V max. So EV 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. V dia 800 sama dengan setengah, massnya berapa, mass elektron 9.1 darab 10 kuasa negatif 31. ok, lepas tu V max kuasa 2. Alright, selesaikan ni, kita akan dapat V max yang dalam keadaan kuasa 2 will be equals to, saya dah kira siap-siap untuk jimatkan masa. Ok, kita akan dapat ataupun kita susunkan kembali. Ni susunan dia kalau kita rearrange 128 darab 10 kuasa negatif 16 bahagi dengan 4.55 darab 10 kuasa negatif 31, maka akhirnya V max akan dapat sebanyak 1.68 darab 10 kuasa 7 meter per second. Ni jawapan untuk bahagian pertama soalannya. Bahagian pertama soalan untuk cari V maksimum, hal laju maksimum elektron. Ini jawapan dia, 1.68 darab 10 kuasa 7. Okay, bahagian kedua, apa jadi kepada velocity yang kita baru dapat tadi tu jika voltanya digandakan 4 kali? 800 kita gandakan 4 kali, berapakah voltanya?
maka voltan barunya adalah 3200. Okay, 8 kali 4 32, 3200. So gantikan sekali lagi voltan 3200 ni dalam formula yang sama, maka awak akan dapat V maksimum yang baru. Ini awak kena cuba sendiri ya. V maksimum yang baru, ganti betul-betul, awak dapati bahawa nilai V maksimumnya adalah mencapai nilai 3.35 darab 10 kuasa 7 meter per second. Secara asasnya kita akan nampak bahawa halaju maksimum elektron bertambah. Itu yang pertama, kesan dia adalah apabila kita tambahkan voltan di antara katot dan anod, kita tingkatkan voltan tersebut, maka elektron akan bergerak dengan halaju yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Okey, berapa banyak atau berapa kali ganda halajunya telah meningkat? Macam mana awak nak tahu berapa kali ganda halajunya meningkat? Awak bahagikan sahaja nilai ini, 3.35 darab 10 kuasa 7 bahagi dengan halaju asal dia tu, 1.68 darab 10 kuasa 7. Okey, dan awak akan dapati dan dapat satu nilai iaitu 1.99 yang memberi maksud bahawa lebih kurang 2 kali ganda velocity-nya ditingkatkan. So, bahasa mudah dia macam ni. Kalau awak tingkatkan voltan antara katot dengan anod tu 4 kali ganda, halaju elektron meningkat 2 kali ganda. Macam tu. Okey. So, saya harap video saya ni membantu awak untuk belajar. Kalau suka video-video macam ni, tolong tinggalkan komen. Saya doakan tinggalkan komen dan tinggalkan cadangan untuk penambahbaikan. Terima kasih kerana terus menonton. Saya doakan semuanya berjaya. Ingat cabaran PDPR sangat tinggi. Teruskan tekun, insya-Allah Allah balas dengan satu kejayaan pada awak. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.